Babun fi fadli saqyil ma. Bab kelebihan memberikan air atau memberi minum kepada orang lah. Saqyil ma, makna umumnya memberikan air. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Sa'id bahawa Sa'ad telah pergi menemui Nabi SAW. Lalu dia bertanya, sedekah yang manakah yang paling engkau suka? Qala, Nabi SAW bersabda, al-ma, air. Dengan sanad satu lagi juga daripada Sa'ad, iaitu Sa'ad bin Ubadah, daripada Nabi SAW, sama dengan makna hadis yang tersebut tadi. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sa'ad bin Ubadah lagi bahawa katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Ummu Sa'ad telah mati. Mak Sa'ad telah mati. Fa ayyu sadaqah afdal, sedekah manakah yang paling afdal? Qala, Nabi SAW bersabda, al-ma, air. Qala, kata perawi, fa hafara bi'ran, maka dia pun menggali telaga. Wa qala, dan dia berkata, ini adalah untuk Ummu Sa'ad. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Sa'id daripada Nabi SAW, baginda bersabda, mana-mana orang Islam yang memberi, yang memakaikan pakaian kepada orang Islam yang lain dalam keadaan dia tidak mempunyai pakaian, kasahullahu min khudril jannah, Allah memakaikan kepadanya pakaian hijau syurga. Wa ayyuma muslimin, mana-mana orang Islam yang memberi makan kepada orang Islam yang lain dalam keadaan dia lapar, Allah akan memberi makan kepadanya buah-buahan syurga. Dan mana-mana orang Islam yang memberi minum kepada orang Islam yang lain dalam keadaan dia dahaga, Allah akan memberi minum, Allah Azza wa Jalla akan memberi minum kepadanya arak al-makhtum, yang dicop. Arak yang dicop, yang ini di dalam syurga nanti. Babun fil manihah, ini bab tentang manihah, iaitu kambing yang diberikan kepada seseorang untuk orang itu mengambil munafaah ataupun mengambil susunya untuk beberapa ketika, untuk beberapa hari atau beberapa ketika. Itu yang dikatakan manihah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya Rasulullah SAW bersabda, empat macam ataupun 40 macam ataupun 40 perkara yang paling tinggi daripadanya ialah memberikan al-'anz, kambing, untuk sementara waktu kepada mana-mana orang, untuk dia ambil susunya ataupun lain-lain. Ma ya'malu rajulun bi khaslatin minha, tidak ada sesiapa pun yang melakukan satu daripadanya dengan mengharapkan pahalanya dan sebagai membenarkan janji tentangnya, illa adkhalahu Allahu bihal jannah, Allah akan memasukkannya dengan sebab kebajikan yang dia buat itu surga. Qala Abu Dawud. Dalam hadis Musaddad, kata Hassan, kami bilang maduna manihatil anz, kebajikan yang kurang daripada kebajikan manihah al-anz, iaitu memberikan kambing untuk sementara waktu tu. Maduna dengan makna kebajikan-kebajikan yang rendah lagi daripada tu. Satu maknanya. Satu lagi maduna dengan makna masiwa, selain daripada. Kami bilang selain daripada manihah anz itu, kambing itu, iaitu berupa raddis salam, hak lain, atau hak lain tu, ataupun hak kurang daripada tu.
jawab salam, tashmitil atis, iaitu mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin, yang kata alhamdulillah, wa imatatil adha, dan membuang gangguan ataupun sesuatu yang menyakiti daripada jalan, wa nahwihi, dan seumpamanya. Kami tidak mampu untuk sampai kepada 15 perkara. Nak sampai 15 perkara tu pun tak boleh. Usah nak cerita, nak kata 40, 15 perkara tu pun tak sampai. Babu ajril khazin. Ini bab pahala al-khazin, penjaga harta. Pahala orang yang menjaga harta benda orang lain. Ataupun kalau dalam bahasa sekarang ni, bab pahala bendahari. Itulah kalau bahasa sekarang ni, pahala bendahari, yang menguruskan tentang harta benda orang lain. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Musa, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penjaga harta yang amanah ataupun bendahari yang jujur, alladhi yu'ti ma umira bihi kamilan, yang memberikan apa yang diperintah dia, memberikannya dengan sempurna. Hak orang suruh dia bui, dia bagi dengan sempurna, muwaffiran, dan lengkap, tayyibatan biha nafsuh, dan dalam keadaan senang hati, dengan senang hati, hingga dia menyerahkannya kepada orang yang disuruh dia memberikan kepadanya, termasuk ahadul mutasaddiqain, penjaga tadi ataupun bendahari tadi adalah salah seorang daripada dua orang yang bersedekah, ataupun salah seorang daripada orang-orang yang memberi sedekah. Yang ni dia tu serupa dengan orang yang memberi sedekah. Babul mar'ah tasaddaqu min baiti zawjiha. Ini bab perempuan memberi sedekah daripada rumah suaminya, daripada sesuatu, memberi sedekah apa-apa yang ada di dalam rumah suaminya lah, min baiti zawjiha. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi SAW bersabda, apabila seseorang perempuan membelanjakan ataupun memberi sesuatu dari rumah suaminya dengan tidak melakukan kerosakan, dia mendapat pahala yang dibelanjakannya itu, yang diberikannya itu. Suaminya mendapat pahala apa yang diusahakannya, dan khazinnya, penjaga hartanya itu, mendapat seumpama itu juga. La yanqusu ba'dhum ajra ba'din, sebahagian mereka tidak mengurangkan pahala sebahagian yang lain. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sa'ad, katanya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbai'ah dengan orang-orang perempuan, ada seorang perempuan yang jalilah, yang istimewa, bangun. Ataupun jalilah itu dengan makna besar, tetapi yang pertama itu lebih molek lah, istimewa. Macam dia tu daripada orang-orang perempuan Mudhar. Faqalat, dia lantas bertanya, lantas berkata, wahai Nabi Allah, kami ni sebenarnya menjadi beban kepada ayah-ayah, anak-anak dan anak-anak kami. Abu Daud berkata, saya fikir ada juga di dalamnya wa azwajina, yang ini perkataan itu, yang selepas wa abaina tu wa azwajina, menjadi beban kepada suami-suami kami. Apakah yang halal bagi kami daripada harta benda mereka? Qala,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ratb, yang basah, kamu boleh memakannya dan menghadiahkannya. Abu Daud berkata ar-ratb itu ialah roti, sayur-sayuran dan rutab, buah kurma yang sudah masak. Qala Abu Daud berkata, wa kadza rawahu Tsauri an Yunus, demikian juga diriwayatkan oleh Tsauri daripada Yunus. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang perempuan membelanjakan daripada hasil usaha suaminya, harta ataupun sesuatu daripada hasil usaha suaminya, min ghairi amrihi, tanpa disuruhnya, falaha nisfu ajrihi, dia, isterinya tu, dia mendapat separuh pahalanya. Yang ini pahala suaminya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah tentang perempuan yang memberi sedekah, menjedekahkan, kita kata menjedekahkan sesuatu daripada rumah suaminya. Rumah dia lah, maksudnya rumah suaminya tu rumah dia lah, tapi harta tu ataupun benda yang disedekahkan itu hasil usaha suaminya. Qala, Abu Hurairah berkata, la, tak boleh, illa min qutiha, kecuali kalau daripada makanan haknya, kepunyaannya, ataupun yang diberikan kepadanya, bahagian dia lah. Wal ajru bainahuma, pahala dikongsi bersama oleh mereka, yang suami isteri. Wala yahillu laha, dan tidak halal kepadanya, ini kepada isteri itu, menyedekahkan harta suaminya melainkan dengan izin. Tengok babun fi fadli saqyil ma. Saqyil ma, memberikan air, makna umum dia. Saqahul ma, memberi minum air kepadanya, boleh juga. Saqyul ma juga menyiram tanah yang kering itu, kita bagi air, lepaskan air. Itu pun makna saqyul ma juga. Saqyul termasuk dalam saqyul ma juga gali telaga supaya orang boleh minum air. Tidak secara langsung lah bui itu, tetapi dengan menyediakan sumber air, ataupun gali parit tu, sungai ke gapo ke, itu semua tu termasuk di dalam saqyil ma, kelebihan memberi minum air kepada orang. Kelebihan memberi minum air kepada orang, terutamanya kepada binatang, lagu tu juga, serupa juga. Tetapi manusia lebihlah lagi. Cuma termasuk jugalah menyiramkan air tu, kelebihan dia tu memang ada. Memang ada. Menyiramkan tanah serupa juga. Beri air kepada tanah. Sebab apa? Tanah tu akan subur. Boleh jadi tidak subur semasa dia. Kalau dia bui lepas air semua, lama-lama dia jadi subur kawasan. Itu pun ialah juga. Ataupun pemerintah yang merancang, buat sesuatu supaya jadi subur tanah ni dengan menggunakan air, dengan memberikan air, menggunakan air, itu pun termasuk juga. Luahlah. Bukan kata bui minum air gitu, hala air segelas, begitu saja, tidak itu saja. Bahkan lebih lagi daripada itu. Makna umum dia tu lebih luas lagi. Kalau nak pergi kepada makna dia tu lebih lagi, luas lagi. Bui ilmu kau, dahaga juga, dahaga jiwa, tidak dahaga tubuh. Dengan mengajar bui, dapat kepuasan, dapat kelegaan, dapat kepahaman yang betul. Orang kata hilang dahaga ilmu.
hilang kehausan itu, pun termasuk juga dalam makna yang lebih umum lagi. Tetapi hak asalnya memanglah hak mula-mula sekalinya bui air tu bui air orang minum lah, hak tu lah hak asalnya. Itulah maksud sini. Jadi ini bab sedekah berlaku, kebajikan. Ini pun termasuk dalam sedekah juga. Tidak kata sedekah ni bui dalam bentuk lain saja, tidak. Ni dia nak pelbagaikan sedekah tu, bentuk-bentuk sedekah tu. Dalam bentuk bui minum air gitu pun sudah merupakan sedekah dah juga. Kemudian dia mari di bawah bab ni tiga hadis hak mula-mula tu boleh dikatakan hak tula je. Alik atas, alik bawah dia saja sanad itu berbeza, tapi balik atas serupa je, iaitu Sa'ad. Dalam riwayat yang pertama Sa'ad saja, dalam riwayat yang kedua Sa'ad bin Ubadah, dalam riwayat yang ketiga Sa'ad bin Ubadah juga. Hak tula je, hak tula. Cuma sanad di bawah dia tu berbeza. Sanad di bawah dia tu berbeza. Dari segi apa ni hak dia tanya tu, sedekah mana kau hak paling engkau suka, engkau kenal? Sa'ad tanya Nabi SAW kata air. Hak tu hak paling suka, hak paling kenalnya kalau bui. Apa sebab? Sebab air inilah hak sangat diperlukan, terutamanya di tempat dia pada masa tu, di Madinah ataupun di tanah Arab yang kurang air dan panahnya kuat. Pada ketika tu perlu air. Walaupun sebut air di sini, tapi kalau tempat yang sudah banyak air, angkat air pula. Dia sebut tu atas rasa hak paling perlu dan paling berharga di tempat tu. Tidak serupa setengah-setengah tempat tu selai sokmo air. Dia duduk di bawah parah laut, negeri, banjir sokmo, selai sokmo. Kalau negeri-negeri hak pada pasir ni payah air, minta kena semaya, minta hujan. Hak ni semaya tolak kepala pula. Pasal apa? Banjir semacam. Setengah-setengah negeri. Kira-kiranya air tidak jadi masalah lah kepada dia. Kira-kiranya dalam keadaan itu benda lain lah pula, pergi kepada benda lain lah. Sebab itulah Nabi SAW jawab tidak serupa sama. Kalau bentuk kebajikan sedekah tak serupa sama. Sebab dia mengisyaratkan kepada kita bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan. Walau bagaimanapun air ni memanglah sesuatu yang diperlukan oleh orang di mana-mana. Tu tak nafi lah tu. Dalam keadaan tempat kita ni, kita kata banyak air, dia susah juga nak dapat air bersih. Kita kata dia naik setekak lagi. Air banyak tapi air bersih. Air bersih. Kalau dengan susah payah pula kita tapih, nak beli napih tu kena pitih juga, kita kata kita tapih, bui ke orang air bersih, masuklah. Jadi keperluan sekarang ni hak tu pula, bukan air semata-mata. Air tu ada dah, tetapi air yang bersih, yang boleh minum dengan senang hati, tak ada sebarang kebimbangan. Misalnya kita kata air tapih, kita beli penapis, kita bagi korang. Kalau menego tu cerita lain pula. Ni bui saja air. Dalam bentuk tu pula dia ada kena-mengena juga. Ada kena-mengena juga. Tidaklah kata semata-mata air, sedangkan orang perlu nak minum air tu ada dah rumah dia, apa ada dia. Nak minum. Baiklah, kalau kita belikan alat, bui kepada dia, dan dia boleh tapih air di rumah dia hak kurang molek, sama juga. Kira-kira ada kena-mengena dengan air lah juga. Sebab apa? Kalau tidak tak boleh minum.
Kalau tidak jadi gatal kau misalnya buat mandi. Baju pun basuh pun sepatut basuh. Dengan sebab ada saat ni penapis tadi boleh guna dengan balik, dengan baik. Termasuk jugalah. Termasuk juga. Kepada negeri hak sepuluh kita. Benda lagu tu pula. Hak kena mengena dengan air lah. Hak kena mengena dengan air. Lepas pada tu tengok pula tempat mana. Tengok pula kita tu fikir tu untuk buat kebajikan. Masjid kau kita pergi letak bekas air. Katakanlah kalau zaman sekarang pasal banyak kemudahannya macam-macam. Untuk penyejuk air tu. Untuk penyejuk air tu macam-macam lah. Namanya water cooler lah apa-apa. Kita beli letak di masjid misalnya. Terutama di musim-musim panas ni. Enggak orang mari belakang. Orang mari masjid ni umumnya untuk maya. Suka-suka dia naik niat iktikaf atas masjid. Tak ada apa-apa pun. Nak buat ilah penat pun. Kalau dia reti dia boleh minum air, tak payah beli air dah. Katakanlah berapa banyak tu pahala tu situ. Tapi kalau kita pergi buat tempat orang duk galak, duk suka, duk buat maksiat, boleh dosa. Tempat buat tempat lagu tu sebab menyendaikan orang tu. Tapi kalau tempat kebajikan, tempat memang untuk agama, hak tu molek benar. Misalnya di masjid ataupun tempat-tempat lain lagi yang ada kaitan dengan agama. Situ kita sediakan kemudahan tadi. Orang pergi pakai pecek minum air situ. Tak sedia gelas pun tak apa, pada tapak tangan. Hak mari-mari jauh-jauh, hak susah-susah. Hak mari jauh pada hak lagu tu. Air juga. Air lah. Tak payah buat telaga. Pasal hak tu saja. Tu pun termasuk belakang lah, luah lah. Maksud saqiyil ma' ni luah. Tapi kalau kita tengok itu tidak nafi dari segi kelebihan dia, pahala dia tu tak nafi. Kalau kita tengok sanad ni tidak sahih. Ni hadis ni 2-3 hadis ni tidak sahih. Walaupun tidak sahih, tidak menafikan kelebihan dia tu. Hak tu jelas dah. Dalam hadis-hadis lain berapa banyak lagi hak sahih. Dalam Quran, dalam hadis, hak ni benda keperluan asas. Tidak dinafi dah hak tu. Walaupun kita kata hadis ni dhaif. Dhaifnya sebab apa? Kok mana? Sebab tidak bersambung sanad dia. Situlah benda. Kita mengaji hadis ni bahas dari segi hadis. Dari segi benda tu molek tetap molek tu. Dari segi sanad dia. Dan semua kandungan dia ni kalau perhati ada benda. Jadi sebab itulah kena kaji juga sanad dia tu. Tak boleh kira ambil isi dia saja, tak boleh. Tapi secara umumnya memang hak ni tentu boleh molek. Banyak lagi riwayat-riwayat lain yang sahih. Boleh pakai waktu tu. Cumanya dari segi sanad. Dari segi sanad kalau kita tengok Sa'id mana? Sa'id bin Musayyab. Dia kata anna Sa'dan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad pergi berjumpa dengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak kata Sa'ad cerita kepada saya. Tak. Kita kata gitu. Jadi kita tak boleh kata bapa dah dia tak ada dengan Sa'ad, lepas tu dia riwayat daripada Sa'ad. Dia kena faham cara kitab tu tidak serupa. Ni dia kata Sa'ad dia riwayat cerita ni tidak semestinya dengar diri, melalui orang lain pun boleh. Tu kalau kita tengok riwayat yang kedua, Qatadah tadi dalam riwayat yang pertama tu Qatadah ambil daripada Sa'id saja. Sini Qatadah ambil daripada Sa'id bin Musayyab dan Hasan. Mereka berdua dia ambil daripada Sa'ad bin Ubadah. Tadi sebut Sa'ad saja, ni Sa'ad bin Ubadah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni riwayat itu secara an'anah. Secara an'anah. Bila riwayat itu secara an'anah, kita tak boleh kata bapa dia riwayat juga daripada Sa'ad. Dia tak ada dengar. Riwayat secara an'anah tidak berarti semestinya dia dengar daripada orang tu. Dia ambil daripada orang lain pun boleh. Dia gunakan an itu isyarat tu dah lah tu. Sebab tu dia kena, kalau orang tak mengaji dia boleh jadi keliru.
Dia tak ada, dia ambil mana? Dia kata dia tak faham istilah tu. An tu saja tu sudah memberi arti. Boleh jadi dia ambil daripada orang tu secara langsung, boleh jadi tidak. Bahkan banyak, dalam banyak hal, kalau riwayat dengan an, orang panggil riwayat an anah. Banyak keadaannya dia tidak bersambung sanad. Itu yang kedua. Yang ketiga, daripada Abi Ishaq an rajulin an Sa'd bin Ubadah. An rajulin, ni satu orang. Orang yang tidak diketahui siapa dia, majhul. Kalau kita katakan rajul ini Sa'id bin Musayyab, kau tadi juga. Cuma dibawa daripada Sa'id itu tidak Qatadah, tapi Abi Ishaq. Tetapi riwayat itu selain daripada rajul yang tidak disebut, tak jelas tu ke mana-mana pun. Kalau kita kata Sa'id, kalau kita tidak kata Sa'id, orang lain siapa? Majhul lah, pun jadi dhaif juga. Kalau kita kata Sa'id, pun tak ada juga Sa'id itu dengan Sa'ad, tak ada. Daripada Sa'ad bin Ubadah. Di sini juga dengan an. Kita tidak boleh menyalahkan Imam Abu Dawud ke, tidak boleh menyalahkan Sa'id ke, apa dia kata ambil daripada Sa'ad. Sebab kita tak boleh menyalahkan, sebab itu riwayat secara an-anah. Riwayat secara an-anah faham selalu dah kalau orang ngaji. Ni di sini kita tengok. Dalam kitab kita ni pun ada 229 tengah tu. Wa fi zahiri sanadil hadis al-inqita', kata dia. Zahir sanad hadis ini terputus, kata dia. Sebab apa? Sa'ad bin Ubadah mati di Syam pada tahun ke-11, antara 11 hingga 16. Kalau ada khilaf pun 11 hingga 16 Hijrah. Sa'id bin Musayyab dilahirkan 2 tahun berlalu daripada khilafah Umar. Mana tahun yang kedua daripada khilafah Umar. Sedangkan Sa'ad bin Ubadah tu duduk di Syam. Fala yumkinu riwayat anhu, dia tak boleh riwayat daripada dia. Adapun Hasan Basri, kata Ibnu Sa'ad, dia dilahirkan 2 tahun di hujung zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Hafiz dalam Tahdzibut Tahdzib, Hafiz Ibnu Hajar kata, dia ni rawa an Ubay bin Ka'ab wa Sa'd bin Ubadah wa Umar ibn al-Khattab wa lam yudrikhum. Dia tak ada jumpa, tapi dia ada riwayat. Dengan sebab itu kedua-dua ni, kalau kita kata riwayat yang kedua, ada Sa'id bin Musayyab dan Hasan. Hasan tu Hasan Basri. Kalau dalam kitab hadis ni, kalau dia kata Al-Hasan saja tu, maksudnya Hasan Basri. Tak ada jumpa dengan Sa'ad bin Ubadah. Kalau hak dalam yang pertama Sa'id bin Musayyab. Hak yang kedua, hak yang ketiga rajul itu majhul. Kalau kita kata Sa'id bin Musayyab, sebab tak adil juga, tak boleh juga. Putus. Bila putus, dia jadi dhaif. Tak boleh pergi. Tapi apakah kandungan dia tu tidak betul? Riwayat yang pertama terutamanya, apakah sedekah hak paling engkau kenal? Saat tanya Nabi, dia kata air. Hak tu betul, hak tu molek, boleh pakai. Seseorang ulama, dia kata, ulama hadis, dia kata hadis ni dhaif, bukan bermakna isi dia tu, matan dia tu dhaif dalam semua keadaan. Boleh jadi maksud dhaif tu sanad tu. Ni sanad ni, tapi dari segi benda tu tetap betul, tetap benar. Tetap benar. Itu yang pertama. Tetapi ada perkara yang kedua, iaitu dalam hadis yang ketiga. Cuba perhati. Sa'ad bin Ubadah kata, wahai Rasulullah, mak Sa'ad mati dah, apakah sedekah yang paling afdal? Nabi SAW kata air. Lebih kurang tadi juga, tapi air tu, tapi bentuk soalan tu lagu lain. Tadi soalan ni dicerita gitu. Lepas tu perawi pun kata Sa'ad pun galilah telaga. Dia gali sendiri, kau dia upah gali, kau tak caralah tu. Dan dia kata ini laga ni untuk mak Sa'ad. Untuk mak Sa'ad. Daripada sinilah orang-orang yang mengatakan siapa pahala kalau kita buat kebajikan kepada orang yang
hak kita kirim pahala tu. Salah satu dalil dia, hujah dia hak ni. Dan dia kata ini untuk Mak Sa'ad. Ini hak ni telaga hak dia kali ni untuk Mak Sa'ad. Daripada situ lah. Padahalnya masih tidak jelas lagi situ. Masih tidak jelas lagi. Terutama kalau kita tengok dari segi sanad hadis, tidak sahih. Tidak sahih. Baik, kita tengok dalam syarah ni. Sebab dalam syarah ni pun dia ada sebut. Hadis ini menunjukkan bahawa pahala ibadat maliyah. Terjemah selalulah. Pahala ibadat ibadat yang berupa harta benda. Sedekah kita kata. Sedekah. Itu ibadat maliyah. Sampai kepada orang mati. Berdasarkan ijma' ahli sunnah. Sampai kepada orang mati berdasarkan ijma' ahli sunnah. Wa ammal badaniyah, ataupun ibadat-ibadat badaniyah yang berkaitan dengan tubuh, hak kita buatlah, maka ada khilaf tentangnya. Mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, sampai juga pahalanya. Sampai juga pahalanya kepada orang-orang mati. Dan Syafi'iyah, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i membantahnya, tak setuju. Dia tak terima hak tu. Habis kat tu. Cuma hak dalam ni, hak tengah ni, itu hak Khalil Ahmad, hak bawah. Hak bawah garis tu pula tu. Hak tu hak Syekh Zakaria. Dia buat ta'liq atas syarah tok guru dia ni. Qala Nawawi, kata dia. Bawah tu nombor 2. Nawawi berkata, sedekah bagi pihak orang mati tanfa'uhu ijma'an. Secara ijma' bermanfaat, berguna kepada orang yang mati. Wa kadzalika, begitu juga mereka ijma' tentang doa, bayar hutang. Bagi pihak orang mati itu memang sah lah, jadi. Doa pun boleh kita doa kepada orang mati. Dan sah haji Islam. Haji Islam pun boleh. Anak kau siapa kau buat bagi pihak seseorang. Begitu juga haji tatawwu', haji sunat, mengikut qaul yang asah di sisi kita, kata Imam Nawawi. Mereka khilaf tentang puasa. Yang rajihnya, pendapat yang rajihnya, harus boleh puasa bagi pihak orang lain, orang sudah mati. Tapi yang masyhur di sisi kitanya ialah baca Quran tu tak sapa pahalanya kepada orang mati. Tetapi setengah-setengah ashab kita, tokoh dalam mazhab Syafi'i ini, kata sapa, kata dia. Inilah pendapat Ahmad. Imam Ahmad kata sapa. Adapun sembahyang dan sekalian taat yang lain, fala yasilu indana, tak sapa, kata dia. Yang ni ibadat badaniyah tak sapa pahala. Wala indal jumhur, begitu juga mengikut jumhur ulama, tak sapa pahala. Sembahyang dan sekalian taat yang lain tak sapa. Wa qala Ahmad yasilu thawabul jami' kal hajj. Imam Ahmad kata sapa belaka pahala. Kat mana-mana. Jadi dia sebut khilaf tu. Dia sebut khilaf tu. Perbincangan yang panjang rasanya kita sudah bincang dah dulu hak ni, dari segi dalil-dalil, hujah-hujah gitu begini tu banyak dah bincang dulu, tidak nak ulas semula adalah. Dalam pengajian Muslim dulu kita sudah panjang dah hak ni. Jadi tidak nak bincang panjang adalah sini. Cuma sekadar beberapa perkara, beberapa perkara yang mungkin boleh disentuh malam ni, mungkin sudah sentuh dah dulu, iaitu hak ulama kata ijma'. Dan kadang-kadang tidak semesti lagi ijma'. Bukan semua benda tu ijma' sungguh. Banyak benar kalau kita baca dalam kitab ni kan, hak ni kata ijma', hak ni kata ijma' lagu mana, ni lagi ada ni gini. Banyak benar hak lagu tu. Tak apalah. Di sini dia sebut ijma'. Hak sebenarnya masih belum ijma' lagi. Kalau kita perhati tu molek, kita tengok dulu kemudian, memang tidak ijma' lagi dalam perkara ni. Terutama apabila dalil-dalil dia tu tidak ada yang kokoh, yang kemah menyokong bahawa mesti sapa hak mana-mana.
Hak tadi sudah ada khilaf, maliyah dengan badaniyah tu ada khilaf. Setengah-setengah kata tak siapa berlaku. Tak siapa berlaku. Lepas tu orang yang buat dalil dengan hak ni, satunya hak ni hadis ni. Hak dia kata Ummu Sa'ad ni mati. Lepas tu sedekah lah kira-kira ni. Ni kalau kira dari segi sanad tidak sahih. Tak boleh nak buat hujah dah lah. Kalau kira dari segi isi dia, hak buat kewajikan siapa? Anak. Sa'ad tu anak, mak Sa'ad. Anak memang siapa? Kalau buat kewajikan apa-apa pun siapa? Tak ada niat pun siapa? Anak. Tak boleh nak buat dalil juga. Ni kalau untuk orang lain untuk orang lain. Bukan anak untuk ayah, untuk datuk, nenek ke apa, dak. Orang lain. Kalau hak anak tu, hak tu idza mata ibnu adam, tak apalah, ada sebut awaladin salihin yad'u lahu. Hak tu sahih. Hak tu memang siapa. Kalau kita ambil kira hak ni, memang sesuai dengan hak tu, tak apa. Tetapi kalau nak buat dalil untuk orang lain, tu tak ada terang. Lepas tu riwayat ni sebenarnya ni dalam kitab ni nombor 1. Dia kata riwayat-riwayat berbeza banyak tentang kisah Mak Sa'ad. Ada diriwayatkan lagu ni sepuluh atas tu. Ada juga diriwayatkan bahawa dia bernazar. Mak Sa'ad ni bernazar. Seperti mana akan datang nanti di dalam bab qada'in nazar 'anil mayyit. Bab menyempurnakan nazar bagi pihak orang hak sudah mati, dia bernazar. Kita sempurnakan nazar dia. Hak tu hak lebih tepat. Ini cerita nazar, bukan orang buat pahala untuk orang lain, kirim pahala untuk orang lain. Tak. Memang dia sudah bernazar. Bila bernazar, sebab berhutang, kena bayar hak tu. Hak tu hak lebih sahih. Ada pun hak menampakkan dia buat kebajikan kepada mak dia, itu tidak jelas. Hak jelasnya, hak sahihnya, mak dia bernazar. Bila bernazar sudah terhutang. Hutang Allah, dainullah ahaqqu an yuqda, berdasarkan hadis Nabi. Jadi siapa dia nak bayar kalau hutang manusia? Anak ni lah. Sebab tu kena selesai hutang dulu. Sebab berkait dengan hak dia, itu hak dia, hak si mati. Kena selesai hak tu dulu. Nak bagi pesaka, nak gapo apa. Hak berkenaan dengan tubuh dia, diri dia tu dulu. Begitu juga berkenaan dengan kafan, dengan kebumikan, hak tu kena selesaikan dia. Ambil daripada harta dia tu, selesaikan hak tu sekali dengan hutang dia. Lepas tu baru bagi pesaka. Begitu juga nazar ni berhutang dengan Allah, kena bayar tu. Siapa dia yang nak bayar? Hak mati tak kira dah. Hak hidup ni lah nak bayar. Hak hidup bayar. Bayar jadi sah dia kira. Hukumnya sah. Ini tidak jelas menunjukkan kirim pahala. Tidak jelas. Orang-orang duduk pegang tu, dia ambil hadis hak tidak kemah. Cuba ambil hadis hak kemah. Kalau kita perhati di sini tak ada dalil yang terang lah. Lepas tu masalah baca Quran siapa pahala ke tidak siapa pahala. Bapa tak siapa pahala, hak kata tak siapa, dia kata sebab itu termasuk dalam ibadat badaniyah. Tapi kalau beri sedekah boleh pada siapa-siapa. Ada yang berpendapat begitulah. Tapi kalau kita tengok pada dalil hak asal, tak ada terang, tak ada kemah. Tak ada kemah, tak ada terang. Seperti yang diamalkan oleh kita sekarang ni. Misalnya kita kata bila orang mati, siapa berhenti dalam TV tu kan ada Al-Fatihah, baca buih ke dia. Adakah buat lagu tu zaman Nabi, zaman sahabat tu? Tak ada. Baca lagu tu dengan maksud apa? Nak kira pahala lah. Hak baca lagu tu tak ada dengan niat lagu tu, tak ada. Kalau kira hak asal hak dalam ni pun Fatihah ke apa, pun Quran kan, support. Tapi kalau doa tu ada, istighfar tu ada, hak tu memanglah boleh, memang disuruh pun. Baiklah kalau kita kata ada faedah juga doa kau istighfar, ada faedah. Hak ni pun baca Quran ni pun ada faedah jugalah, support lah, kirim pahala. Dia beza antara doa istighfar dengan kirim pahala ni, ada beza. Kalau istighfar, doa untuk orang hidup lagi pun boleh, hak mati pun boleh. Tapi kirim pahala tak boleh. Tak ada siapa dia kata pun kepada orang hak hidup lagi kita kirim pahala ke dia, biar boleh ke dia. Tu berbeza. Kalau nak pakai kias pun tak boleh. Sebab benda tu tidak sama, hakikatnya tidak sama. Jadi tak boleh nak kias.
Kalau kita doa, masa hidup orang tu hidup depan kita boleh doa ke dia? Istighfar pun boleh. Tidak khusus dengan hak mati, hak hidup pun boleh. Tetapi kirim pahala tak boleh. Hak adanya kirim pahala ni kepada hak selepas mati. Kalau orang hak terima tu pun dia kata untuk orang hak sudah mati. Itu hak ada kirim pahala. Tetapi kita nak cari dalil yang terang. Misalnya zaman Nabi bila ada orang mati, pokok dia ngaji Quran, berkumpul ramai-ramai pakat ngaji Quran. Kalau ada Imam Syafi'i kata dah lah. Imam Nawawi kau siapa-siapa kata, dia kata tak ada tu. Kalau Nabi buat apa tak sapanya. Ni pasal tak ada terang. Tak ada terang. Hak orang duduk kata hak ibadat maliyah siapa tu, benda-benda lagu ni hak ni tidak terang. Hak sebenarnya gapo cerita nazar. Tapi nampak kalau tengok hadis ni, nampak dia pun gali telaga, dia pun kata hak ni untuk mak saat. Mak saat tu berarti dah untuk mak saat. Nampak gitu, nampak dia macam untuk lah. Mak dia buat kebajikan kepada mak dia. Orang lain buat kebajikan, pahala dia tu kiranya untuk orang lain. Dia faham daripada sini. Sedangkan hadis ni tidak sahih. Hadis ni tidak sahih. Kalau kata sahih pun, anak untuk mak lain ceritanya, anak untuk ayah kok lain. Tidak ada satu ayat Quran, mana-mana Quran ada sebut benda lagu ni. Sedangkan benda ni penting. Tidak pernah kita tahu zaman Nabi, zaman sahabat ramai-ramai beripung kirim pahala dengan kita buat gapo-gapo ibadat apa-apalah, ibadat badaniyah seperti yang dilakukan sekarang ni, kirim pahala tak ada. Walau bagaimanapun benda ni benda khilaf. Tadi dia sebut dah, hak ni kata siapa, hak ni kata tak siapa. Tapi hak kata siapa tu pun lagu mana pula, dia ada syarat-syarat dia pula. Panjanglah ceritanya. Jadi dulu kita sudah bincang dah ni, panjanglah pula. Dia kena ikhlas barulah dapat dulu. Boleh kita dulu kita kata, lepas tu kita pun ikut orang. Kalau kau kita pun kita tak dapat dah, sebab tidak ikhlas. Sebab orang payah misalnya, bui sebanyak ni. Kalau orang tak bui, tak buat. Di mana ikhlasnya? Orang yang terima kata itu pun dia kata kalau dengan suka hati, suka rela, tidak ada habuan dunia, tidak ada apa-apa, baru boleh. Dia ada syarat tu pula. Lepas tu syarat ni banyak sangat ni. Ada ke perinciannya dalam hadis hak asal tu? Tak ada. Sedangkan benda ni akan berlaku, sepatutnya kena ada lah. Tak ada, menunjukkan benda ni tidak ada asas. Lepas tu orang duduk kata ada hadis yang sahabat baca ayat Quran di kubur ke apa tu, jelas kok tu dengan makna kirim pahala. Jelas kok baca tu pahala dia tu boleh kok dalam kubur, gitu ke maksudnya? Sebab kita semayang, itu makna kita kirim pahala ke dia ke? Semayang orang mati dah doa, kalau baca di kubur boleh jadi dengan maksud lain. Jadi dia ada ihtimal itu, tidak ada jelas, boleh jadi dengan maksud lain. Mungkin Nabi tak boleh semayang kubur sebab apa? Kotor. Baca Quran boleh ke tidak? Boleh jadi muskil tu, dia sekadar nak menghilangkan kemuskilan tu, nak kaya boleh. Baca Quran tak apa, semayang tak boleh. Sepuluh dalam jamban boleh. Nak menghilangkan benda tu boleh jadi ada maksud lain. Tidak ada jelas mana-mana riwayat yang kata dia buat gitu tu dengan maksud nak kirim pahala, ada faedah kepada orang mati. Tak ada jelas, tak ada jelas. Hanya kesimpulan yang dibuat saja. Kesimpulan itu tidak semesti betul. Orang lain kata lagu lain juga, dia tak boleh nawak dalil lah. Tak boleh nawak dalil sebab ada ihtimal yang lain. Mengikut kaedahnya idza thabata al-ihtimal batala al-istidlal. Bila sudah ada ihtimal, kemungkinan ni boleh jadi gini maksudnya, boleh jadi gini, tak boleh nak ada dalil dah lah. Dah lagu tu. Kalau kita ambil orang Nabi sendiri, ada jelas, tak ada. Lepas tu orang kira-kira pahala tu duduk mana? Duduk mana?
dalam kubur ke ataupun di padang mahsyar ke, hak dia buat semua dalam Quran sebut. Semua sebut. Kalau ada orang lain kira, duduk mana? Dalam surat mana? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa nama kitab lah, surat lah ni? Ada belakang ni, tulis belakang. Hak kecil, hak besar, hak buat, tulis belakang. Lepas tu pahala ke apa ni, hak dalam Quran sebut, orang tu buat, dia dapat lah. Tak ada sebut sekali pun orang lain buat dia dapat. Tak ada. Lepas tu bila mati seksa, hak dia buat tak ada ke pasal. Hak orang bui ke dia tak ada ke? Duduk mana tu? Kira atas hak dia saja tu buat apa semua. Tak kira atas orang lain. Hak orang lain kira, duduk mana hak tu? Kalau ada mesti ada sebut. Ni tak ada. Itu menunjukkan tidak jelas semuanya. Tidak jelas. Sebagaimana dosa orang lain tidak menanggung. Pahala pun lagu tu juga. Tak ada satu buah ayat Quran yang menunjukkan pahala orang lain buat tu orang lain boleh terima. Bukan setakat mana dia bawa tu. Tak ada tu. Kalau ada, duduk dalam surat time mana? Dalam hak mana? Takkanlah satu orang tu tak ada langsung, dia sendiri buat, orang lain pun tak ada buat. Kalau dia tak buat langsung pun orang lain buat. Hak dia tak ada. Ni, hak ni ada ni, orang kirim berapa banyak. Mana ada sah hadis yang royak lagu tu? Ataupun ayat Quran, tak ada. Memang kita tak buat. Tapi ni ada ni. Surat tan ni. Dalam buku ni berapa banyak pahala hak orang kirim. Ada lagu tu? Tak ada. Benda yang sepenting lagu tu tak ada sebut. Dan benda ni akibatnya jadi orang tidak agama, nak kerja agama sendiri, duk bergantung dengan pitih, duk bergantung dengan orang lain. Nanti bila kita mati, orang akan buat pesan. Pesan tu orang ni dia sendiri tak buat. Jadi biar anak tu susah, tak boleh bebas pun dia. Boleh jadi macam-macam boleh berlaku. Upah mengupah tu banyak benda lah. Dia akan jadi budaya begitu pula dalam masyarakat. Sedangkan dulu benda ni semua tak ada. Di zaman Nabi, zaman sahabat tak ada. Itulah secara ringkasnya. Oleh kerana benda ni ada kaitan, kita nak ceritanya kalau tengok ada ni tak boleh pakai, tidak jelas menunjukkan begitu. Kalau ia pun itu anak, anak semua terima. Semua terima. Sebab apa? Sebab hasil usaha dia, anak hasil usaha seseorang. Dia menikah, dia gapo, boleh anak hasil usaha dia didik anak, dia bagi pengajaran anak, dia buat kebajikan gitu gini, ada kena mengena. Kalau tak ada langsung peranan dia, tak ada langsung, kok mana? Orang boleh kata itu limpah kurnia Allah, kemurahan Allah. Allah nak bui pun dia kena ada dalil. Kalau semata-mata gunakan, kita tak boleh. Sebab apa? Tak ada dalil dalam Quran. Sebanyak-banyak ayat Quran tersebut tak ada. Adanya laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Tu manusia dapat pahala hak dia buat. Dia dapat dosa hak dia buat. Tu lagu tu semua. Itulah secara ringkasnya. Lepas tu mana-mana orang Islam yang memberi pakai kepada orang Islam lain dalam keadaan ala uryin, orang Islam lain tu dia bui tu, asal makna dia ala uryin tu dalam keadaan bertelanjang, maksudnya tidak berpakaian lah. Kalau bahasanya lebih lembut, dalam keadaan tidak berpakaian. Kalau telanjang betul tu, lagilah tepat dengan hadis ni. Kalau tidak gitu pun tak ada pakaian yang sesuai. Kasahullahu min khudril jannah, Allah akan memakaikan kepadanya pakaian hijau syurga. Pakaian hijau syurga. Maksudnya pakaian yang istimewa dalam syurga. Antara yang istimewanya ialah hak hijau dalam syurga.
Dan mana-mana orang Islam yang memberi makan kepada orang Islam ala ju'in, dalam keadaan dia lapar, dalam keadaan dia lapar. Hak tu hak nak makanan. Kalau hak kenyang dah, tak perlu jamu. Hak tu tak ada kelebihan ni. Kelebihan ni nak dapat ni apabila lapar. Tapi kelebihan tu ada juga. We makan kok orang tu, buat kebajikan tu pun ada dah kelebihan, tapi tidak setara ni. Hak ni tinggi lagi. Allah memberi makan buah-buahan syurga. Dia sebut buah-buahan syurga. Dia tidak sebut benda lain. Dia tidak sebut nasi lauk ke, nasi biryani ke. Dia tidak sebut buah-buahan. Daging ke tu, daging goni ke, ada. Menunjukkan kalau dalam hadis dia sebut waktu memang molek, memang baik sungguh. Untuk kita dalam dunia ni pun. Dan kalau hak hijau saat ni, hak hijau tu memang molek sungguh. Sekurang-kurangnya untuk mata kita jadi sejuk mata, cerah mata. Dia menunjukkan buah tu memang molek untuk dalam dunia, walaupun tidaklah sama buah dunia tu dengan buah dalam syurga, tetapi memang lebih baik. Antara makanan tu untuk manusia lebih baik daripada daging kok, daripada benda-benda lain. Buah. Mana-mana orang Islam yang memberi makan kepada orang Islam lain dalam keadaan dia dahaga. Dahaga. Kalau tidak dahaga pun kebajikan ni boleh pahala, tapi kurang lah. Ni orang yang dahaga. Saqahullah, Allah memberi minum kepadanya minar rahiqil makhtum, daripada rahiq. Rahiq itu arak dalam syurga. Al makhtum yang dicop. Cop ni lagu mana? Kalau kita lah ni pun lagu tu ni buat time mana? Nyehudah. Kalau buat time hak mahal, hak molek, buat time mana? Atas buat time tu dia jadi mahal. Jenama tu kita kata, jenama tu mahal. Walaupun sama baju, sama air jus, tapi tidak sama. Dalam dunia ni pun lagu tu. Akhirat ni pun lagu tu juga. Yang ada cop dia, cop istimewa dia lah. Dan tak ada orang buka. Kita yang buka mula-mula sekali. Memang khusus untuk kita, untuk setiap orang. Tidak kata bagi-bagi dah. Dan arak tu istimewa. Bukan sebuah arak dalam dunia yang mabuk, yang jadi koksi tu dah. Ni arak yang Allah SWT sediakan untuk orang mukmin yang tidak minum arak dalam dunia, dan yang boleh minum kepada orang dalam keadaan orang tu dahaga. Arak tu ni tidak mabuk. Dalam hadis ada juga sebut Allah SWT bagi benda-benda ni. Apa sebab? Ada sebagai balasan kepada kesabaran orang mukmin duduk dalam dunia ni tak minum arak. Esok minum arak. Tapi nak merasa arak sport dalam dunia ni, tak akan merasa nama saja. Sebab apa? Tak ada faedah pun merasa sport dalam dunia ni. Jadi kurang pula surga tu kalau sport dalam dunia ni arak. Dengan sebab itu dia tak akan merasa, cuma nama saja. Itu balasan. Begitu juga orang lelaki tak boleh pakai gelar kau menyerupai orang perempuan. Saya rasa boleh pakai. Boleh pakai. Sebab apa? Kalau dalam dunia, kalau buat juga dia jadi lagu lain, tak boleh. Sebab tu dia larang. Dalam akhirat, dia dalam syurga, kalau pakai benda lagu tu tak apa. Sebab tu dibenarkan. Sebab tidak ada dah hak mudarat, hak kesan buruk dia, kesan sampingan dia tu tak ada dalam syurga. Itu sebab dibenarkan. Dalam syurga tu hak tidak dibenarkan dalam dunia dulu. Babun fil manihah. Habis dari situ babun fil manihah.
Manihah ni bagi pinjam. Hak asal makna dia bagi pinjam lembu ke, kambing ke, hak betina. Lembu betina ke, kambing betina ke, ataupun unta betina ke, bui kepada orang susah. Biar duduk dengan demo lah 2-3 hari, seminggu ke, demo ambil lah susu dia tu. Lepas pada tu kan atas klik lah. Itu yang dipanggil manihah. Asal makna dia gitulah, untuk susu. Lepas tu dia luah lagi makna dia tu pergi, bukan untuk susu saja, untuk ambil manfaat benda lain. Misalnya kalau biri, kita tidak serahlah kepada orang-orang duduk negeri sejuk. Dia ambil bulu dia tu. Ambil biri ni, kamu mengguna, ambil bulu dia, buatlah untuk keperluan, gunalah untuk keperluan kamu. Tu bulu dia. Ada juga bagi pinjam binatang dia sampai dulu, cerita sampai dulu. Bagi pinjam beberapa hari untuk dijadikan sebagai kenderaannya. Itu pun pemberian sementara maksudnya. Bagi pinjam sementara, untuk orang tu ambil manfaat dia, bukan jadi milik dia. Jadi ambil manfaat je saja. Orang panggil tamlik manfaat, bukan tamlik raqabah. Bagi milik manfaat dia, bukan bagi milik benda tu sendiri jadi milik dia, tidak. Sama juga dengan dia peluah lagi makna dia tu. Orang tu tak ada pitih nak modal ke, nego ke, nak apa-apa, kita bui untuk sementara. Lepas tu dia pun bagi balik kita. Supaya masuk dalam makna manihah yang luas ini. Tapi asal makna dia gitulah. Bui kambing untuk beberapa hari kepada orang susah, biar dia ambil susu. Itu maksud apa ni, manihah. Makna luas tu sebab tak adilah. Supaya juga bui pokok. Setahun ni hasil dia ni, pokoknya ni, pokok ni berapa pokok ni kamu ambil. Bui dia. Tidak semesti dalam bentuk pitih nak buat kebajikan ni. Ni nak cerita macam-macam kebajikan. Kita boleh bui pokok lagu tu. Kita ada rumah sewa, tak payah sewa, duduk rumah ni berapa lama duduk, bui manfaat dia. Misal itu termasuk dalam manihah berlaku. Riwayat daripada Abdullah bin Amr, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 40 macam kebajikan. Hak paling tingginya, paling istimewanya antara hak 40 ni ialah manihatul anzi, bagi kambing betina untuk sementara waktu kepada seseorang ataupun satu-satu keluarga kau ikutlah. Tidak ada siapa pun yang melakukan mana-mana daripada 40 ni dengan mengharapkan pahala, dapat pahala, ataupun sebagai membenarkan apa yang dijanjikan tentangnya. Allah akan masukkan orang itu dengan sebab dia buat tu surga. Benda tu tak ada sebelah mana. Benda tu tak ada sebelah mana. Manihatul anz ni bukan bui teguh kambing. Kalau bui teguh tu lagilah. Kalau bui teguh, bui sementara 2-3 hari. Tapi kalau niat, itu kemurahan Tuhan lah. Surga yang maha setara tu dia boleh bui. Kerana apa? Kerana keyakinan seseorang itu, kerana dia membenarkan apa yang dijanjikan itu, masuk surga. Hak paling tingginya, dia kata paling tinggi ni benda tidak belah mana, tapi boleh masuk surga. Hak paling tinggi daripada 40 ni, bui kami banyak lagi lah bawah daripada tu. Hak kita boleh buat dan boleh menyebabkan kita masuk ke dalam syurga. Banyak. Sebab hak ni hak paling tinggi. Kalau kita nak kira banyak lagi lah, besar-besar pahala, besar-besar dapat kau kambing gapo sangat. Kalau orang tu wakaf ke tanah dia, misalnya kita kata atas tanah tu ada hasil dia, ikutlah gapo-gapo pun benda-benda lain lagilah besar, tinggi lagi daripada bagi kambing untuk sementara waktu ni, untuk beberapa hari ni. Tentu ni dia kaya hak ni, hak manihatul anzi ni paling tinggi. Hak 39 lagi bawah.
makna kecil benar, tapi boleh masuk syurga. Kata perawi dia Hassan bin Atiyah, Abu Daud berkata dalam hadis Musaddad, sebab dia ambil daripada Ibrahim bin Musa dan Musaddad. Hassan berkata, kami bila hak kurang daripada manihatil anz itu. Hak kurang daripada manihatil anz itu, kami duduk bila tak boleh nak sampai 15 pun tak boleh. Tak nampak. Duduk bila tak nampak. 15 pun payah nak sampai. Usaha ke 40. Kalau masuk dengan manihatul anz tu 40, 39 lagi tu. Usaha nak sampai 39 lagi. 15 pun payah kata dia. Nak sampai ke 15. Nak cari hak bawah pada tu. Hak bawah pada tu payah. Gapo dia kata dia? Misalnya jawab salam ke, tashmitul atis ke, jawab orang bersing, kata alhamdulillah, kita kata yarhamukallah, imatatil adha, ada gapo-gapo benda yang mengganggu orang ni, kayu ke atas jalan tu orang nak lalu jadi ganggu kita buat, dan lain-lain lagi. Kata dia tak sampai 15 kata dia. Perawi ni kata dia bila tak sampai 15 bukan bermakna orang lain tak boleh bila, bukan menafikan orang lain. Ni bukan hadis, dia kata, dia perawi tu kata bila kita tak jumpa, kata dia 15 pun payah. Tapi kalau orang lain boleh bila, boleh cari, tak apa, tidak salah. Moga dia kata dah 40, dan mesti kau 40 sekatu je kau tak boleh lebih, tidak mungkin lebih. Tidak juga. Jadi ulama kata dak, ni nak rayaknya banyak. Boleh jadi hak bawah lagi pada manihatil anz tadi banyak lagi, lebih daripada 40. Tidak apa ni, mesti 40 tu bilangan tu, tak mesti. Ataupun dia rayak 40, lepas tu tak terang, memang sengaja dia buat gitu. Sebab dia tidak nak menghakkan setakat 40. Kalau dia sebut habis, setakat tu je lah. Orang duk tekan atas hak tu lah. Mungkin pada ketika-ketika tertentu orang tak perlu dah kepada benda tu. Sebab tu Nabi tak sebut, dia sebut 40 gitu saja. Lepas tu dia tinggalkan dalam keadaan sama, supaya orang fikir sendiri gapo dia. Sebab kita kata ni nak bagi apa di kambing, ambil susu gapo, orang kita pun tak minum susu mana. Ni hak tinggi dah tu. Dalam keadaan tu tak ada lah kalau nak kebajikan. Hak lain-lain pun tak ada lah. Mungkin hak bila tu banyak hak cerita sampai dulu, kebajikan yang boleh dibuat di suatu ketika dulu, di zaman yang lain tidak sesuai. Dengan sebab itu dia tidak sebut. Dia samarkan. Masing-masing fikir sendirilah, tengok di zaman dia tu gapo dia. Gapo dia. Zaman lain boleh jadi hak lain pun. Dengan sebab itu ulama kata memang itu maksudnya, tidak perlu bila. Tetapi ada juga ulama bila, dia bila pun hak lain bantah juga. Dia kata tak jadi itu. Misalnya hak ni hak perawi sendiri sebut ni, dia kata hak bawah daripada manihatil anz ialah raddus salam, jawab salam. Raddus salam tu besar tu. Jawab salam, bui salam tu sunat, jawab salam tu wajib. Manihatul anz itu tidak wajib. Berapa hak wajib kurang pada hak sunat pulaknya? Situ tak kena dah. Bila tu? Lepas tu kalau kita kata maduna manihatil anz itu bukan makna hak kurang darjat dia daripada manihatil anz tu, tapi maduna tu dengan makna selain. Kalau selain banyak, bukan 40, banyak kebajikan lain, bukan 40. Kalau kita kata maduna dengan makna hak kurang, tak kena saat ni. Masuk raddus salam. Raddus salam itu bukan sunat, wajib. Lepas tu ulama sebutnya banyak lah. Misalnya ni dalam kitab ni dia sebut antaranya kita buat baik kepada ahli keluarga kita. Buat baik. Beri makan kepada orang hak lapar, beri minum kepada orang hak dahaga. Itu yang ketiga. Yang keempat, tolong orang nak buat kerja.
hijau gapo-gapo lah, tukar, tak ada barang, tak ada gapo, kita tolong dia. Dan tolong bagi kerja kepada orang yang tak ada kerja. Itu termasuk. Yang kelima, yang kena beri gapo-gapo lah kepada orang. Yang ketujuh, bui apa ni, bui ladam ke kaki kuda. Orang bubuh di kaki kuda, apa-apalah kebajikan. Ataupun tali kasut kau, bui tali kasut kau. Ni boleh jadi kita tak perlu, tapi ada sebut dalam hadis, ada sebut. Ni ada sebut dalam hadis belaka. Lagi yang kelapanya, kita menenangkan orang yang dalam keadaan serabut, susah hati. Itu termasuk juga. Menenangkan tu dengan apa? Dengan ucapan yang baik ke, ataupun kalau dia tu takut, kita bawa pergi dia ke tempat yang tidak takut, dia jadi berasa lega. Yang kesembilan, menghilangkan kesukaran dia, kepayahan dia. Ni ada hadis berlaku ni, cuma anda tidak baca lah. Man kasyafa kurbatan an akhi kasyafallahu anhu kurabahu yaumal qiyamah. Ada berlaku tu hadis tu. Cumanya kita reka. Yang ke-10, menyempurnakan hajat, apa-apa hajat saudara sama Islam. Apa-apa, walaupun kecil, apa-apa hajat dia. Yang ke-11, tutup keaiban seseorang Islam. Kalau kita tahu ada kurang dia, kita tidak dedah, tak wayak kau orang. Itu yang ke-11. Ada hadis belaka. Yang ke-12, kalau dalam majlis kita duduk, orang penuh sesak, kita beri ruang kepada orang lain untuk duduk sebelah, biar dia ada tempat duduk. Kalau kita duduk sesak-sesak ramai-ramai, orang nak lalu, kita beri jalan kepada dia, biar dia boleh lalu. Itu termasuk at-tafassuh fil majalis, idkhalu surur 'ala al-muslim. Itu pun termasuk juga menggembirakan, menyenangkan hati seseorang Islam. Apa saja, dengan kita senyum dia, dengan kita mudah kerja dia, dengan kita apa, itu benda kecil berlaku. Dan menolong orang yang dizalimi. Walaupun ulama ada pertikaian, banyak daripada yang disebutkan ini, tak apalah, ni nak ceritanya ada sebut dalam kitab ni saja. Dan menahan orang yang melakukan kezaliman, halal dia, ataupun nasihat dia, kau gapo halal. Tunjuk orang kepada benda yang molek, walaupun tunjuk dengan kata sepatah, tak ada seberat mana, tak ada sepayah mana, tapi dapat kebanyakan, boleh masuk syurga dengan benda-benda lagu ni. Suruh orang buat baik, tidak semesti buat baik dengan benda-benda besar-besar. Baik ni kecil-kecil pun ialah juga islah bainan nas, al-qaulut tayyib. Tak boleh beri gapo-gapo kepada orang miskin, bagi ucapan yang menenangkan hati dia, lepaskan dia dengan gitu. Itu pun ialah juga qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah, dan sebagainya hadis. Fa in lam tajid fa bi kalimatin tayyibah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tu. Yang ke-20, beri air kepada orang. Dia ada bekas kosong, kita tolong curah air dalam bekas dia. Itu je, tidak banyak mana. Lepas tu menanam pokok ke, menanam jenis tanaman macam padi ke, gandum ke, itu termasuk juga. Kebajikan juga tu. Kalau dimakan oleh burung, dimakan oleh ulat, oleh gapo tu, boleh pahala. Hadiah kepada jiran, dan banyak lagi lah hak lain-lain. Banyak lagi hak lain-lain yang disebut ni, banyak dalam kitab ni ada sebut. Tapi setengah-setengah daripadanya ulama hak lain tidak setuju. Dia kata tu atas lagi pada manihatul ans itu, bukan bawah. Itu tak apalah waktu tu benda khilaf, tapi banyak juga dibilang
Ia disebut di sini. Dan ada hadis-hadisnya. Kebanyakannya bawah lagi daripada manihatul ans. Tapi yang dibilang di sini tak cukup juga 40. Tak cukup juga. Kalau kita katalah 40, lebih daripada 40 pun mungkin. Yang jadi berubah tu ataupun 40 tapi satu-satu masa. Hak ni bila masa lain hak 40 tu jadi kurang, 20 tu tidak berguna dah pada masa tu. Orang tak sihir. Tidak perlu dah. Misalnya nak cucuk pelita gapo dia orang tak guna dah pelita. Zaman kita zaman itu ya Allah lah. Orang tak ada api nak cucuk pelita dia. Kita pun pergi cucuk pelita. Sampai dulu kecil lah tu. Sampai dulu ada lah. Sampai lain ni tak ada dah cucuk pelita. Hak adanya bui bateri, pinjam bateri dia. Misalnya kalau lampu pecik. Dia tak ada bateri. Lampu ada. Kita bui bateri kita. Dia bertukar. Tapi tetap 40 juga. Tetap 40 juga. Tapi hak moleknya hak ulama yang mengatakan tidak hak 40. Sebenarnya kata 40 nak royak banyak. Tu je. Nak royak banyak. Dan benda-benda ni tidak payah. Kalau kita ikhlas molek boleh menyebabkan masuk syurga gitu. Kalau kita kata kita buat kebajikan besar pun tidak padan lagi dengan syurga Allah SWT beri. Kalau kata beri berapa juta pun bagi kita besar tak padan lagi. Allah SWT beri syurga kepada kita ni kerana limpah kurnia dia. Tu limpah kurnia dia, kesian belah dia. Atas hak kecil pun boleh jadi. Ikhlas kita. Di situlah terletak keadilan Allah SWT. Orang sesat pun dia boleh buat. Dia boleh buat atas ikhlas dia. Tuhan akan beri benda yang sama dengan hak dia beri kepada jutawan. Dia boleh beri benda lagu tu. Itu atas ikhlas. Kalau tidak tak boleh surga sama. Hak mana susah-susah. Kalau nak nanti benda banyak baru boleh. Lepas tu babu ajril khazin tu tak ada lagi malam ni. Sekat tu lah dulu. Wallahu a'lam.